Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan sifat kasih sayangnya kepada hamba-Nya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada hamba-Nya melalui ibadah yang oleh hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia adalah memiliki segala-galanya. Maka tidak wajar bagi orang yang beriman memikirkan mengenai sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala itu maha kaya dan Allah tidak pernah memungkiri janji. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita cara-cara mengabdikan diri kepada Allah. Kerana sesungguhnya ibadat yang dilakukan tanpa mengikuti yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadat itu ditolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa min amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Sesiapa yang membaharukan ataupun mereka-reka satu amalan yang tidak ditunjukkan contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadat itu ditolak. Dan kepada para jemaah sekalian di mana saja berada, moga-moga Allah Taala memberi kebaikan, sama ada berada di semenanjung, bermula daripada pantai timur dan juga pantai barat. Di mana saja berada, Ustaz doakan agar semuanya mendapat rahmat, kebaikan. Yang sakit, ya Allah, disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa pada Allah agar dengan barakah majlis ilmu, moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, mana-mana yang mendengar kuliah ilmu ini, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Ada yang sakit, Engkau sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Yang sempit rezeki, Engkau luaskanlah rezekinya, ya Allah. Dan juga kepada yang berada di luar Malaysia ataupun luar Semenanjung, Sabah, Sarawak, Singapura dan seumpamanya, didoakan juga agar mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, kita pada malam ini sambung lagi pembicaraan kita dalam bicara ilmu kitab hikam. Dan kita telah sampai pada muka surat 77. Kita sampai pada muka surat 77. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi. Mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi. Maksudnya, manakala engkau tuntut ganti atas amal, maka dituntut engkau dengan diperolehi benar dalam amal. Kerana menuntut ganti itu menafikan sidik benar kamu dengan Allah. Dan juga ikhlas, menafikan ikhlas dalam amal. Dan mengurangkan pula maqam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam matan hikam ini mengatakan mata tulib ta'iwadhan. Bila kamu meminta ganti daripada Allah. Apa minta ganti? Maksud minta ganti ini ada bila engkau memikirkan sesuatu yang kamu dapat daripada ibadah. Kalau saya sembahyang, nanti Allah murahkan rezeki saya. Kalau saya sembahyang, nanti Allah selesaikan masalah saya. Kalau saya sembahyang, nanti saya akan dapat pahala banyak. Kalau saya sembahyang, nanti Allah Ta'ala akan beri
apa-apa hajat yang saya kendaki. Kalau saya sembahyang, nanti Allah Ta'ala jadikan orang kasih pada saya. Maka kamu memikirkan iwadhan, kamu memikirkan gantian, kamu memikirkan balasan daripada ibadat kamu. Ketika mana kamu memikirkan bahawa balasan apa yang kamu dapat selepas daripada kamu beribadat, tulibta biwujudi sidqi fihi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kamu agar kamu jujur dalam ibadat, yakni Allah meminta kamu ikhlas dalam melakukan ibadah. Maka sebenarnya mana lebih utama? Apa yang Allah minta kepada kita mengenai ikhlas dengan apa yang kita minta mengenai ganjaran. Maka dikatakan bahawa apabila seseorang itu melakukan amal ibadat, lalu ketika mana melakukan amal ibadat, lalu dia memikirkan tentang apakah yang dia dapat daripada ibadat itu. Apakah yang ia dapat daripada ibadat itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kamu agar ikhlas dalam ibadat. Maka kata ulama sufi mengatakan bahawa orang kekasih Allah, orang-orang soleh, para wali Allah, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, mereka tidak memikirkan tentang apa yang dia dapat daripada ibadahnya. Apa yang dia dapat daripada ibadah dia tak fikir. Tetapi dia memikirkan ibadah yang ditunjukkan, yang dipersembahkan kepada Allah, adakah sudah baik, sudah sempurna ataupun tidak. Maka katanya ulama sufi lagi, ulama sufi berpendapat, orang yang melakukan ibadat, lalu ia memikirkan, nanti aku dapat pahala, nanti aku akan dapat masuk syurga, nanti aku akan dimurahkan rezeki, nanti aku akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dikira orang itu belum lagi benar-benar ikhlas di dalam ibadah. Melakukan ibadah dalam keadaan ikhlas ini perlu adab dengan Allah. Maka ulama sufi mengatakan, sesiapa yang melakukan amal ibadah, lalu ketika mana dia melakukan ibadah, dia memikirkan sesuatu yang dia akan dapat daripada ibadah tersebut, maka dikira orang itu belum lagi benar-benar ikhlas kepada Allah. Bahkan dikatakan bahawa ketika mana sang hamba tadi melakukan ibadah, lalu dia fikir, nanti ibadah aku nanti menyebabkan aku masuk syurga, nanti aku beribadah nanti menyebabkan aku ini dapat pahala banyak, aku nanti beribadah kepada Allah Ta'ala menjadikan aku ini orang yang dekat dengan para malaikat. Maka dikatakan bahawa orang yang melakukan amal ibadat itu, Allah akan berkata kepadanya, hai hambaku, kamu belum lagi benar-benar ikhlas dalam melakukan ibadat kepada aku. Kerana apa? Kerana kamu merisaukan, kamu memikirkan sesuatu yang telah Allah janji. Jadi bila kita memikirkan sesuatu yang telah Allah janji, kata ulama sufi, mereka seolah-olah tidak berapa yakin dengan Allah. Itulah bahaya. Betapa pentingnya adab dalam melakukan taat kepada Allah. Apabila seseorang itu melakukan amal ibadah, apa yang ada di sisi Allah itu hak Allah. Allah boleh bagi pada kita. Allah boleh bagi kita murah rezeki dengan sebab ibadat. Semua Allah boleh bagi kerana Allah Maha berkuasa. Tetapi yang paling utama, bagaimana kita mempersembahkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu memikirkan amal ibadat yang Allah ganjarkan, Allah janjikan bahawa dia nak bagi kepada hambanya itu, maka ulama sufi mengatakan adalah sangat tidak sepatutnya seseorang yang beramal kemudian dia memikirkan menuntut balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya hakikat amalan itu bukan kehendak ataupun bukan kehendak ataupun bukan perbuatan manusia,
tetapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan yang dilakukan oleh hamba itu hanya setakat zahir sahaja. Hakikatnya Allah yang menentukan. Maka Allah minta kepada kita tu libta biwujudi sidqi fihi. Allah meminta kepada kita ini akan melakukan amal ibadat dengan jujur, dengan ikhlas, dengan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang sesuai yang dilakukan oleh hamba Allah yang saleh ataupun sang wali Allah, kekasih Allah, mereka melakukan ibadat itu sebagai jalan kesyukuran mereka kepada Allah. Mereka tidak memikirkan apa yang mereka dapat. Maka orang saleh bila dia beribadat, dia hanya memikirkan, dia menggambarkan ataupun dia mendatangkan rasa bersyukur kepada Allah kerana Allah yang telah memberi mereka itu boleh beramal. Telah kita nyatakan malam semalam, orang yang sembahyang subuh itu melambangkan bersyukur dia kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah bagi. Maka bagaimana ibadat orang soleh? Apa yang mereka fikir? Mereka fikir mereka ini memandang nikmat yang Allah beri kepada dia, yang mana dia boleh beribadah kepada Allah. Maka ibadat orang soleh, ibadat bersyukur dengan Allah. Bukan ibadat menuntut ganjaran daripada Allah. Dan dikatakan bahawa kerana mereka merasakan bahawa cukup bagi mereka bukan apa yang Allah nak bagi. Cukup bagi mereka apa yang Allah sudah bagi. Apa yang Allah sudah bagi? Allah sudah bagi dia boleh ibadat. Cukuplah itu bagi dia. Dia sudah bersyukur dengan Allah Ta'ala apabila Allah telah memberi kepadanya beribadah. Sebagai contoh, tadi Allah beri kepada kita boleh sembahyang isyak. Boleh sembahyang isyak berjemaah. Yang pertama boleh sembahyang isyak. Yang kedua boleh sembahyang berjemaah. Yang ketiga boleh sembahyang awal waktu. Boleh sembahyang waktu. Yang keempat boleh sembahyang di masjid sebagai contoh. Maka ini sudah kita nyatakan dahulu. Ini sudah perkara yang besar Allah memberi kepada kita. Tidak ada perkara yang besar atas muka dunia kecuali ubudiyah kepada Allah. Maka sudah cukup merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah bagi. Ini satu pendapat. Ulama mengatakan bahawa perkara yang besar pada ibadat itu adalah merasa syukur di atas nikmat boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ulama yang lain pula mengatakan bahawa orang-orang yang soleh mereka ini melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kata Al-Wasiti, berkata Al-Wasiti, seorang ulama sufi, mereka mengatakan al-ibadatu ila talabi afwi anha aqrabu minha ila talabi a'wadi alaiha. Apa maksudnya? Ibadat-ibadat kerana mencari keampunan, kemaafan daripada Allah itu lebih menghampirkan kamu kepada Allah dibandingkan dengan apa yang kamu cari gantian, balasan daripada Allah. Balasan orang-orang soleh dia tak fikir balasan. Yang pertama dia memikirkan sebagai jalan bersyukur pada Allah. Yang kedua dia memikirkan keampunan Allah Ta'ala sahaja. Asal Allah Ta'ala ampun sudah. Kerana apa? Kerana menyedari bahawa ibadat yang dilakukan itu belum lagi sempurna. Banyak dah kita tak ikhlas dalam ibadat kita sebenarnya. Ataupun kita ini kena cari jalan bagaimana cara ibadat orang-orang soleh. Kita belum lagi soleh, masih lagi memikirkan lagi, kalau aku sembahyang begini dapat, kalau aku ni dapat begini. Itu belum lagi soleh. Orang yang benar-benar soleh, dia dah yakin dah. Bila dia beribadat, serah pada Allah apa yang Allah nak bagi. Tapi yang mereka fikir bukan ibadat tu. Yang mereka bukan ganjaran ibadat. Yang mereka fikir, adakah ibadat itu sudah sempurna ataupun belum. Sebab tu katanya malulah kita. Kita nak ganjaran sembahyang. Sedangkan sembahyang kita tu belum sempurna lagi. Sebagaimana satu orang kata,
boleh tak kamu ini potong rumput rumah saya? Saya akan bayar upah kamu. Potong rumput rumah rumah saya katanya. Boleh tak? Kata orang tadi boleh. Maknanya. Atau contoh Ustaz jumpa satu orang. Ustaz pun kata dia, rumah Ustaz ni rumput naik tinggi ni. Contoh aja, pada rumah kita tak ada kawasan pun. Tapi contoh saja. Rumah Ustaz ni rumput banyak tinggi ni. Boleh tak kamu potong rumput? Boleh Ustaz. Baiklah Ustaz bayar kamu RM200. Contohnya. RM200. Maka yang pertama patut tak kita persoalkan. Awak ni nak bayar duit ke saya RM200. Awak ada duit tak? Maknanya. Adakah kita patut mana? Ataupun kita duk soalnya. Awak ni betul ke nak tu? Awak ada duit ke tak ada duit? Saya tak percaya awak ni. Ataupun tertanya-tanya. Betul ni nak bagi RM200? Betul ke awak nak bagi RM200? Apa kita rasa? Kita rasa orang ni tak percaya pada kita. Maka kata ulama, orang-orang yang beribadat memikirkan ganjaran adalah termasuk di kalangan orang yang tidak yakin dengan Allah. Tidak yakin dengan Allah. Kerana Allah maha kaya. Semua milik dia. Maka tak payah fikir tentang ganjaran. Yang kedua kata ulama, seolah-olah tidak yakin dengan janji Allah. Yang pertama dikatakan bahawa tidak, maknanya seseorang tadi bila dia beribadat, dia fikir tentang ganjaran-ganjaran, seolah-olah tidak yakin dengan janji Allah. Yang kedua, seolah-olah tidak yakin dengan apa yang ada pada Allah. Allah sudah ada, semuanya ada bagi Allah. Sampai masa Allah bagilah syurga kepada hamba-Nya yang buat soleh tadi. Jadi, orang-orang yang soleh, mereka tidak fikir yang itu. Mereka fikir adakah sudah sempurna ataupun tidak. Jadi, yang kedua, bagaimana kalau kita ini, orang tadi pun mesinlah rumput. Rumput dia mesin, sikit je rempit. Dia mesin sikit saja. Sebelah sini dia dah potong, sebelah sana panjang lagi. Jadi tidak sempurna, dia pun mari. Mana upah saya? Maknanya sedangkan kamu ini, mesin rumput pun tak sempurna. Kamu minta upah. Kamu minta ganjaran kamu. Mana duit RM200? Cuba tengok kamu mesin macam mana. Banyak lagi. Mana belah dapur belakang tak mesin lagi. Ni pendek atau panjang. Kamu tak sempurna lagi. Tapi sudah minta. Begitulah gambaran. Orang yang beribadat. Ibadat dalam keadaan lalai. Tapi mari mikir ni. Allah Ta'ala beri syurga. Ibadat dalam keadaan lalai. Mari mikir banyak mana pahala. Maka kata ulama sufi. Orang yang macam ini belum lagi ada adab dengan Allah. Dan orang yang macam ini belum lagi ikhlas dalam melakukan amal. Maka di sini matan ini mengajar bagaimana adab kita dengan Allah. Maka di sini kita dapat satu ilmu. Yakni jangan terlalu memikirkan ganjaran yang Allah janji. Tapi fikirlah bagaimana kesempurnaan ibadat yang kita lakukan. Ketika mana kita meminta mata talabta iwadan alal amal. Ketika mana kamu memikirkan ganjaran apa yang kamu dapat daripada amal. Jangan lupa tulibta biwujudi sidqi fihi. Allah meminta ikhlas pada kamu. Ikhlas ni macam mana? Kata Al-Imam Hasan Basri. Ketika mana, kalau tak silap, Sufyan Tsauri, saya tanya kepada Hasan Basri, apa dia ikhlas? Kata Imam Hasan Basri, ikhlas itu, kamu suka kebajikan kamu disembunyikan. Kamu suka kebajikan kamu disembunyikan. Dan kamu tidak suka kejahatan kamu disembunyikan. Apa maksud tidak suka kejahatan kamu? Maknanya, kamu lebih suka kamu dapat melihat aib diri kamu. Oh begini rupanya semayang tak sempurna lagi. Oh begini rupanya tidak ikhlas lagi. Maknanya kamu suka kebaikan kamu disembunyikan. Dan kamu tidak suka kejahatan kamu disembunyikan. Yang suka kebaikan disembunyikan. Kejahatan biar dapat tahu. Supaya apa? Supaya dapat memperbaiki diri. Apabila kebaikan dizahirkan oleh Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala menzahirkan kebaikan. Maka dia akan berkata, ini adalah kurniaan Allah. Bukan daripada kelebihan saya. Bukan daripada kelebihan saya. Tapi ini kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, orang yang ikhlas itu dalam ibadat, dia tidak memikirkan ganjaran.
Dia tidak memikirkan ganjaran, tetapi memikirkan ikhlas di dalam amal. Maka dalam matan hikam ini, pada hari malam ini, orang yang saleh dalam melakukan ibadat, tidak memikirkan ganjaran. Malu nak fikir ganjaran. Layak masuk surga, rasa malu nak fikir kata layak masuk surga. Dan fikir amal ibadat, rasa kitanya mendapat kedudukan tinggi, pahala kita banyak, rasa malu. Sebab apa? Sebab permintaan Allah supaya kita ikhlas dalam melakukan amal itu belum lagi sempurna. Maka dengan itu, kita kena faham bahawa di sini menunjuk ajar kepada kita mengenai akhlak. Akhlak yang baik kepada Allah dalam melakukan amal soleh. Maka sesungguhnya Allah lah yang menentukan, mencipta segala amal ibadat kita. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka sesungguhnya segala amalan yang kita lakukan itu semua Allah Ta'ala tahu tujuan apa sebenarnya. Maka dikatakan bahawa zahirnya kita melakukan amal, tetapi hakikatnya Allah lah yang memberi kita amal. Setelah kita mengetahui bahawa Allah memberi kita amal, maka di sinilah datangnya adab kita dengan Allah. Apakah yang dimaksudkan itu? Adab kita dengan Allah, yakni datangkan rasa bersyukur dengan Allah. Sebab itu ketika mana Nabi SAW dia sembahyang banyak sampai bengkak kaki-kakinya. Siti Aisyah kata pada Rasulullah, kenapalah Rasulullah memberat-beratkan? Sedangkan Rasulullah ni diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dan juga dikatakan bahawa dijanjikan syurga oleh Allah. Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah salah aku nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka Rasulullah mengajar pada kita, ibadat ni lah tanda kesyukuran. Ketika mana Siti Aisyah kata, tidakkah kamu diampunkan dosa? Tidakkah kamu sudah dijamin syurga? Rasulullah tak kata, oh saya dapat syurga, tidak. Rasulullah mengatakan, aku beribadat kerana tanda bersyukur kepada Allah. Apakah salah aku nak menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Demikianlah orang-orang yang soleh, mereka itu melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala adalah kerana apa? Kerana mereka itu menyedari bahawa mereka itu lemah, masih lagi banyak kekurangan. Mereka beribadat. Bila dapat ibadat, mereka bersyukur kepada Allah. Oleh kerana sedar banyak kekurangan dalam ibadat, maka malu mereka nak memikirkan tentang ganjaran-ganjaran. Apatah lagi nak merasa diri ahli syurga, jauh sama sekali. Ingat, sesiapa yang merasa dirinya sudah soleh, maka itu tandanya dia belum lagi soleh. Kalau dia dah rasa, siapa yang merasa dirinya sudah soleh, itu tandanya belum lagi dirinya soleh. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dalam hatinya benar-benar dia bergantung kepada Allah, berhajat kepada Allah, sehingga Allah menjaga anggotanya, sehingga anggotanya tidak melakukan kecuali perkara-perkara yang baik. Dan apabila satu orang itu melakukan amal, bila dia melakukan amal, dia memikirkan tentang ganjaran-ganjaran, maka di situ menandakan bahawa dia belum lagi benar-benar ikhlas. Belum lagi benar-benar ikhlas, dan juga dia belum lagi mencapai maqam mahabbah. Dia belum lagi mendapat kecintaan daripada Allah. Kerana apa? Allah tidak kasih kepada orang yang beribadat memikirkan ganjaran. Memikirkan ganjaran. Tapi jangan kita yakin pada ganjaran Allah. Kerana Allah janji. Allah janji. Allah akan beri ganjaran. Yakin. Tapi dalam beribadat bukan itu keutamaan. Keutamaan kita adalah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makam sidik itu, makam yang benar itu, makam orang ikhlas itu, menghendaki ia akan amal kerana Allah. Dia hanya mencari Allah Ta'ala, tiada berpaling kepada wujud balas. Tak ada fikir tentang balasan.
dan tiada kepada wujud ganti, tidak ada fikiran ganti. Maknanya apa? Balasan imbalan daripada apa yang dia amal. Apa yang dia amal seperti pahala ataupun ganjaran seperti syurga. Jadi dia tidak fikir. Sebenarnya apabila kita melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, sebenarnya itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai hamba. Ada pun nak memberi hamba itu syurga, nak naik, nak beri pahala, itu tanggungjawab Allah. Kita duk fikir tentang tanggungjawab Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan, apakah hak-hak hamba kepada Allah? Hak hamba kepada Allah, mereka melakukan amal ibadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Apakah hak Allah kepada hamba? Hak Allah kepada hamba itu adalah Allah membalas kebaikan di atas hamba, di atas apa yang hamba lakukan. Maka fikirkan hak kita, serahkan hak Allah. Itu hak Allah Ta'ala. Maka tiadalah mereka itu berpaling meminta ganjaran. Katakan bahawa apabila ada engkau pada dirimu dan tiada sampai kepada makam yakin kerana ketiadaanmu musyahadah. Musyahadah hazihil maqam tauhid. Kamu tidak ada memandang kepada makam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu beribadat, dia fikir ganjaran, dia kira orang ini belum yakin lagi dengan Allah. Kerana kata ulama, siapa-siapa yang beribadat memikirkan ganjaran, Allah berkata kepadanya, kamu ini belum lagi ikhlas kepada aku. Kerana sebenarnya orang yang beribadat kepada aku mesti dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Orang yang bertauhid kepada Allah itu bermakna orang yang mengenal Allah. Bahkan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku. Maka kata Ibnu Abbas, dalam keadaan mengenal aku. Apa maksud mengenal Allah? Yakni dengan arti kata memahami bahawa Allah Maha berkuasa dan mendalam dia tentang ketauhidan kepada Allah ketika mana melakukan amal ibadah kepada Allah. Lalu dikatakan lagi, maka tilik olehmu kepada barang yang dikurniakan Allah atasmu dengan dia daripada wujud Islam. Maka cukuplah kamu memandang bersyukur kamu kepada Allah bila mana Allah memberi kepada kamu makam Islam. Maka dia ada 3 makam. Islam, iman, ihsan. Maka apabila kamu telah diberi oleh Allah Ta'ala itu Islam, boleh beribadah pada Allah Ta'ala, maka dengan beribadah kepada Allah Ta'ala itu satu nikmat yang besar. Maka cukuplah. Jangan fikir lagi yang lain. Dapat Islam itu mujur dah maknanya. Sehinggalah kamu mencapai makam iman. Apa makna makam iman? Makam iman ini dengan arti kata makam yang mana kamu benar-benar yakin kepada Allah. Jadi tak mencapai lagi yakin kepada Allah. Seolah-olah tertanya-tanya, Allah beri ganjaran ke tak? Maka teringat dulu Ustaz, pernah satu ketika masuk kuliah, Tuan Guru Haji Yaakob. Almarhum Tuan Guru Haji Yaakob, salah seorang guru kita. Jadi Ustaz masa belajar di pondok dulu ada Tuan Guru Haji Yaakob. Jadi Tuan Guru Haji Yaakob ini satu hari dia mengajar di surau kampung dia. Jadi kita ni bila hari cuti Jumaat, kita minta izin dengan Tuan Guru Haji Abdullah untuk nak pergi kuliah. Jadi Tuan Guru Haji Abdullah ni kalau hari Jumaat, kalau ada kuliah, dia benarkan pergi. Maka pergilah dengar kuliah Haji Yaakob, Tuan Guru Haji Yaakob. Tengah-tengah duk mengajar tu, tiba-tiba tanya soalan. Dia kata, Tuan Guru, saya nak tanya saya sembahyang ni, banyak mana pahala saya? Dia tanya, banyak mana pahala saya? Dah saya sembahyang ni, saya ni ada pahala tak? Tuan Guru tengok ke mana? Saya ada pahala saya tak? Tuan Guru kata, manalah aku tahu. Maknanya, aku pun tak tahu aku dapat pahala banyak mana ni. Maknanya, yakin sudah Allah bagi pahala, sudah yakin. Yakin saja Allah Ta'ala beri pahala. Jangan duk sibuk-sibuk tentang pahala lah. Sibuk ni, patutnya mu duk sibuk. Saya ni macam mana nak ibadat saya sempurna. Itu baru ya.
Ni duk tanya pahala macam mana. Akhirnya Tuan Guru Haji Yaakob marah orang yang bertanya itu. Kenapa? Itu hak Allah. Jangan duk tanya tentang hak Allah Ta'ala. Sedangkan dia suruh kita memikirkan tentang hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila seorang itu diberi nikmat Islam, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lepas tu lazimkan olehmu dengan amal yang dikhendaki akan dia maqam iman. Hendaklah kamu ini beramal sehingga kamu mencapai maqam iman. Maqam sehingga kamu benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita ini disuruh kepada kita beribadah. Orang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni ani iman, akhbirni ani Islam. Beritahu saya tentang Islam. Rasulullah menjawab, al-Islam an ta'budal anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Maka Islam itu kamu mengucap 2 kalimah syahadah, kamu sembahyang, kamu berpuasa, kamu keluar zakat, kamu menunaikan haji. Sadaqta, kata lelaki yang bertanya. Ya Muhammad, akhbirni ani iman. Wahai Muhammad, beritahu pada kami tentang iman. Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina bi khairihi wa syarrihi. Maka iman itu, maka Nabi pun beritahu tentang rukuk iman. Yang ini percaya dengan Allah, dengan malaikat dan seumpamanya. Ya Muhammad, akhbirni ani ihsan. Beritahu kami tentang ihsan. Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Islam itu, ihsan itu kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Itu ikhlas. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu merasa tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Maka itu mencapai sifat makam ikhlas dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa kamu beribadat sampai akan dia kepada makam iman. Sampai yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah Ta'ala. Maka beribadat dengan belajar ilmu-ilmu fiqh dan supaya yakin belajar ilmu tauhid. Dan supaya kukuh lagi tauhid dan fiqh tadi, maka belajar ilmu tasawuf. Maka mudah-mudahan dibukakan bagimu pintu dan dijadikan engkau daripada orang yang mempunyai akhir. Jadi dikatakan bahawa kamu ini kena belajar sehinggalah kamu ini dan jadilah engkau daripada orang yang mempunyai akal. Siapa yang di kitab tu tolong beki ya. Sehinggalah kamu menjadi orang yang mempunyai akal. Demikianlah. Maka memadailah manusia itu apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikatakan bahawa dia kena mengambil berat untuk mencapai ikhlas. Dia kena jaga Islam. Islam ini yakni menyempurnakan ibadat-ibadat zahir. Kerana tidak akan mencapai ikhlas kalau ibadat zahir tidak sempurna. Maka nak capaikan ikhlas, zahirkan sempurnakan ibadat yang zahir. Maknanya apa? Maknanya ketika mana sembahyang, datangkan kesempurnaan dalam sembahyang dengan menjaga rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya. Kemudian untuk mencapai ikhlas lagi, kena mendalami ilmu tauhid, yakni menanamkan keyakinan dengan Allah. Bahawa kita beribadat ini supaya kita benar-benar memahami bahawa kita ini menyembah Allah, bukan sekadar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita ini memahami bahawa kita ini benar-benar beribadat, yang kita ibadat itu kita ini menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah kita ini merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Jadilah kita orang yang mempunyai akal yang bijaksana dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada manusianya hanya beramal. Allah Ta'ala suruh perintah kita beramal, yakni dengan bersungguh-sungguh dan berusaha, berikhtiar dan disertai dengan doa. Disertai dengan doa. Dan apabila sahaja kita dapat melakukan amal ibadah kepada Allah, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ibadat yang dilakukan itu hendaklah yang pertama dengan berdasarkan ilmu. Yang kedua, setelah melakukan ibadat berdasarkan ilmu, pastikan amal ibadat itu ikhlas. Dan untuk mencapai ikhlas pula ataupun ikhlas itu lebih sempurna, maka pastikan mencapai sampai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadat yang dilakukan itu juga hendaklah menepati apa yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita tengok lagi. Wa yakfi al-muribu wujdanus salamah. Dan telah memadailah akan orang yang tiada benar pada amal itu. Ada pun orang yang macam kita tak benar lagi amal, masih lagi tak ikhlas. Duk mikir lagi boleh pahala ke tak. Maka ada ulama kata macam mana? Dia kata orang yang beribadat ni macam-macam niat. Ada yang niat nak syurga. Ada yang niat kerana takut neraka. Ada yang niat kerana sebagai perintah sahaja. Sebagai perintah. Ada yang dia niat beribadat disebabkan maknanya kerana nak mencari pahala yang banyak. Kerana inginkan pahala. Ataupun ada yang beribadat kerana ingin mendapat kelebihan-kelebihan di dalam ibadat. Maka semua ini, nak syurga, takut neraka, kerana kewajipan, kerana nak pahala, kerana nak dapatkan balasan-balasan seperti murah rezeki dan seumpamanya, orang-orang saleh, para wali, orang saleh kata niat-niat begini belum lagi ikhlas. Bahkan ketika mana dia beribadat, saya beribadat ni biar dapat pahala. Saya nak semayang ni kerana biar nak dapat pahala. Saya tak semayang kerana takut kalau saya tak semayang nanti kena dosa pula. Saya semayang ni tak ada arah lah tanggungjawab. Bagaimananya? Kita ni kena semayang kok, tak ada arah, kena semayang kok. Maka orang-orang yang niat macam ini, kata ulama, dia belum lagi ikhlas. Maka dia termasuk kepada muribu, orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu dengan janji Allah. Maka wayakfi muridu, bagi mereka itu, memadai mereka itu wujdanus salamah. Dan telah memadai orang yang tiada benar pada amal seperti kita. Macam-macam niat kita, ada nak pahala, ada nak tu, maka dipolehi selamat bagi hasilnya. Dia ni, kata ulama, bagi orang awam lah macam kita ni, selamat dia, memadai selamat dia. Bagi mereka ini dipolehi keselamatan, asal dia boleh selamat saja. Selamat saja. Sebab itu ibadat macam ini dibahas oleh ulama lagi. Satu ulama sufi kata tak terima ibadat macam ini. Satu ulama sufi kata diterima, tetapi nilainya itu rendah. Diterima. Pendapat kedua, ulama sufi kata nilainya rendah, macam kita semayang. Kerana apa? Kerana nak sesuatu. Diterima. Saya, kan kita nak syurga macam mana kita tambah semayang? Kena semayang lah baru masuk syurga. Maka semayang kita nak syurga. Maka diterima, kata ulama sufi, tapi nilaiannya rendah. Nilaiannya rendah, maka memadailah orang yang tiada benar pada amal seumpama kita. Boleh jadi. Dipolehi selamat pada hasil baginya daripada anugerahnya dan ihsannya. Lalulah berdasarkan kepada pandangan yang kedua, boleh selamat juga. Diterimalah walaupun dia memikirkan pahala, walaupun memikirkan syurga, walaupun memikirkan jauh daripada neraka. Namun orang yang macam ini tak dapat kelebihan yang tinggi di sisi Allah. Walaupun dia semayang banyak. Kenapa kamu semayang banyak? Sampai duha 8 rakaat apa? 8 rakaat duha. Saya baca Quran sama Ustaz. Tiap hari saya baca Quran. Saya buat saya buat majlis zikir Ustaz untuk dapat pahala. Alhamdulillah. Tapi di sana ada orang, dia tak buat dia ibadat tak banyak, tapi kedudukan dia tinggi.
kerana dia tak fikir pun balasan apa-apa. Ini kedudukan yang tinggi. Lalu dikatakan orang yang macam ini, yang benar belum lagi ikhlas ini, Allah bagi juga dia selamat. Selamat. Kerana berpegang kepada pandangan yang kedua masih lagi diterima. Kerana apa? Kerana anugerahnya. Anugerah Allah dan juga ihsan Allah Ta'ala. Ihsan Allah Ta'ala iaitu didatangkannya daripada iaitu dikatakan bahawa tiada sampai dia kepada makam yang dikehendaki, hasil baginya daripada anugerahnya dan ihsannya, iaitu dilepaskannya iaitu dilepaskannya. Allah, ni paling baca kitab Jawi lama iaitu dilepaskannya daripada zulmatul kufri, iaitu daripada kegelapan kufur. Kegelapan kufur kepada hilang tu, kepada no Islam. Siapa yang ada kitab ustaz ni hilang perkataan tu, kepada no Islam dan juga iman dan juga taufik. Maknanya orang yang macam ini terlepas daripada kufur. Terlepas daripada kufur. Orang macam mana? Orang yang sembahyang dia ada 5 niat. Niat nak syurga 1, niat takut neraka 2, niat kerana kewajipan 3, niat kerana nak dapat pahala 4, niat kerana nak sesuatu kelebihan seperti murah rezeki. 5 niat ini yang kebiasaannya dia kira selamat juga. Allah bagi selamat dia. Selamat dia. Kerana apa? Kerana ikhlasnya belum lagi sempurna. Belum lagi sempurna. Sebab tu dia kata orang yang ibadatkan ni, Allah Ta'ala kata pada dia, wahai hamba-Ku, ibadat kamu belum lagi benar-benar sempurna ikhlas. Allah Ta'ala tak kata tak ikhlas. Ibadat kamu belum lagi benar-benar sempurna ikhlas. Tidak sempurna ikhlas tadi. Hanya kamu ni boleh selamat. Boleh selamat kerana anugerah Allah, kerana kasih sayang Allah, ihsan Allah Ta'ala, dan dia dilepaskan daripada kegelapan kufur. Masih lagi duduk dalam Islam, kepada cahaya Islam dan iman, dan juga diberi taufik pada amal. Dia boleh lagi beramal. Diberi taufik pada amal yang dikehendaki akan dia daripada segala hak syariat. Daripada hak syariat. Maka dikatakan orang yang seumpama ini macam kita, dak ikhlas betul, dak sempurna ikhlas. Kerana kita masih fikir ganjaran. Kita masih fikir lagi mengenai apa yang kita dapat dengan kita semayang. Bahkan kita kata pula ke orang, dah nak murah rezeki macam mana, dak jaga semayang. Maknanya, bermakna kita masih lagi memikirkan berkaitan dengan rezeki lagi. Maka orang ini duduk dalam hak syariat lagi. Maka diterima amalnya. Hanya rendah nilainya. Rendah nilainya. Ibarat kata durian musangking dengan durian kapung. Orang nak durian musangking lagi. Gitu gambaran. Maknanya jadi kita ni niat kerana ada ganjaran ini, itulah niat orang-orang yang lemah iman, niat orang-orang yang belum sempurna ibadat. Jadi para jamaah sekalian, di sini kita kena fikir bagaimana sempurna nak menyempurnakan ibadat. Jangan duk fikir layak tak layak. Kadang nak fikir dapat pahala pun malu kita. Kerana ibadat kita masih lagi lalai kepada Allah. Adapun keadaan tidak benar itu dari kerana bahawasanya tiada sampai ia kepada makam yang dikehendaki akan dia. Kerana orang yang berniat, kerana ada niat tadi itu, dia belum sampai lagi makam yang dikehendaki oleh Allah. Belum sampai lagi kepada orang yang wasil, orang yang sampai kepada Allah. Tiada sampai kepada makam yang dikehendaki akan dia sentiasa yakin. Belum lagi sampai kepada hakul yakin. Mana sebenar-benar yakin. Kerana bahawasanya ia dengan dirinya. Kerana apa dikira gitu? Kerana masih lagi apa dia ni? Masih lagi ada lagi dan dirinya. Dia merasa dirinya layak mendapat ganjaran. Masih lagi memandang dirinya.
aku sembahyang ni dapat pahala begini, aku infak pahalanya begini. Maka ketika itu ada lagi pada dirinya, memikir dirinya lagi. Yakni orang yang melakukan ibadat, itu ibadat untuk dirinya masuk syurga, untuk dirinya dapat nikmat dalam syurga. Ibadat kerana takut pada neraka, itu untuk dirinya selamat daripada neraka. Ini untuk kewajipan dia, supaya dia ini termasuk orang yang dikira orang yang menunaikan kewajipan dalam untuk dapat pujian Allah. Ataupun dia kata dia dapat pahala untuk diri dia, dia dapat pahala. Ataupun dia dapat beberapa kelebihan, murah rezeki, itu untuk diri dia. Ibadat kamu, sampai dirimu, kamu tak sampai ke Tuhan lagi, tak memikir lagi sampai pada Allah Ta'ala. Maka kerana itu dikata ibadat yang begitu kerana masih lagi dirinya. Dan kerana bahawasanya tiada benar itu tiada jadi melainkan daripada waham dan juga khayal. Maka ibadat yang macam itu belum lagi benar. Kerana duduk dalam waham. Waham ni ragu-ragu lagi. Fikir lagi. Banyak mana dapat pahala aku ni, macam mana apa yang Allah Ta'ala bagi. Itu masih lagi dia panggil waham. Dan juga khayal. Khayal ni masih mikir sesuatu yang belum nyata. Pahala. Belum nyata, belum dapat tahu lagi pahala. Masih lagi duduk dalam waham, ragu-ragu. Masih lagi duduk dalam khayal. Memikirkan tentang sesuatu yang tidak pasti lagi. Yang pastinya Allah nak ibadat kita ni disembahkan. Innallaha asyara minal mu'minin. Allah Ta'ala membeli daripada amal ibadat kita. Maka Allah menggunakan perkataan beli. Jadi kalau kita nak jual satu barang, kita nak jual barang yang terbaik. Jadi Allah nak beli. Takkanlah ibadat yang lebih kurang kita nak beri pada Allah. Begitulah gambarannya. Dan ada pun orang yang ada dengan Allah, tiada ada kepadanya sesuatu yang demikian itu. Orang yang dekat dengan Allah, dia tak ada benda tu. Syurga ke neraka ke, kelebihan-kelebihan dunia ke, tidak ada. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala apabila menghendaki menghimpunkan hambanya atasnya, nascaya dimatikannya akan nafsunya yang berbentuk dunia dan juga bentuk akhirat. Bila Allah Ta'ala nak dia dengan Allah, Allah Ta'ala matikan kehendak yang lain pada Allah. Itu baru ya. Maknanya Allah matikan nafsunya, sama ada berbentuk duniawiyah seperti murah rezeki. Dengan sembahyang orang pandang mulia kita. Dengan sembahyang supaya wajah kita bercahaya. Kita pun tengok mana gelak dia muat wajah ni. Jadi tak sembahyang pasangan. Maknanya contohnya. Jadi kita sembahyang ni supaya wajah kita bercahaya. Itu bentuk dunia yang balik padamu. Bukan balik pada Allah. Ataupun berbentuk akhirat. Aku sembahyang nanti selamat aku daripada azab. Sama ada azab kubur, azab di alam barzah, ada azab di padang mahsyar, azab dalam neraka, azab sakaratul maut. Itu untuk diri kamu. Bukan untuk Allah Ta'ala lagi. Maknanya, maka dikatakan bahawa kalau Allah kasih pada hamba, Allah matikan kehendak tu. Dia serah betul pada Allah Ta'ala. Berbentuk duniawi dan juga berbentuk ukhrawi. Seperti syurga dan seumpamanya. Maka dimatikan nafsunya dan wahamnya. Dan juga segala keraguannya. Dan diluaskannya kurnianya. Allah luaskan kurnianya sampai dia kepada makam yakin. Makam yakin dan juga faham daripada kehendak Allah. Sehingga dia faham apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana yakin yang sentiasa itu raib. Maknanya dikata yakin yang seumpama itu maknanya dalam keadaan dia sentiasa raib. Raib raib dadamu. Dada punya. Dadamu makna dalam hati kamu. Raib dalam hati. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Bahkan dalam fikirannya tak ada fikir apa. Raib dadamu dan juga hudur padanya, yakni hadir kamu kepada Allah Ta'ala. Sebab tu di antara tanda ibadat diterima. Tanda ibadat diterima, seseorang itu sentiasa merasakan bahawa
ibadatnya itu belum sempurna, lalu dia berusaha menyempurnakannya. Kemudian, yang kedua, tanda ibadat itu diterima juga, dia sudah tidak memikirkan tentang ibadat, sehingga dia merasakan bagaikan dia tidak ada ibadah. Malu nak fikir ibadat. Malu nak fikir ibadat. Sebab tu kata Luqmanul Hakim, ya bunayya la tanzur ila hasanatika. Wahai anakku yang tercinta, jangan duk tengok kebaikan-kebaikan kamu. Jangan duk mikir kebaikan-kebaikan kamu. Maknanya fikir aku telah banyak ibadat begini. Nanti rasa ujub dalam diri. Masa tu. Dan barang siapa raib daripada dirinya, pada barang yang dipandangnya daripada hadrat Tuhannya, ketika mana dia beribadat, tidak ada kehendak diri dia. Kehendak dunia, kehendak nafsu dia, kehendak kehendak akhirat, raib dah dalam pandangan dirinya, dan duduk pada hadrat Tuhannya. Saya tiada memandang ia baginya wujud dan tiada amal. Akhirnya bila dia sudah memandang pada Allah, sudah tidak ada lagi kehendak dia, maka Allah Ta'ala jadikan tiada memandang ia baginya wujud dan tiada amal. Dia tak rasa ada dirinya, tidak ada memikirkan kehendak diri, dan dia tidak merasa bahawa dia ada amal. Orang soleh merasa tidak ada amal dalam keadaan dia beramal. Ini orang soleh. Orang soleh, dia merasa dirinya tidak ada amal dalam keadaan dia beramal. Contoh Imam Syafi'i, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku nak berjumpa denganmu sedangkan aku tidak ada amal. Adakah Imam Syafi'i tidak ada amal? Masya Allah, Imam Syafi'i, dari segi ibadat, dari segi ilmu, dari segi tafakurnya yang banyak, dari segi baca Qurannya yang banyak. Tapi dia kata, aku tidak ada amal. Bagaimana aku nak jumpamu, aku tidak ada amal. Katanya Imam Syafi'i. Orang soleh, dia ini merasa tidak ada amal dalam keadaan dia beramal. Orang yang tidak soleh, merasa dirinya sudah beramal, sedangkan dia tidak ada amal. Dia rasa dah ada amal, padahal dia amal sedikit saja. Sedangkan sedikit saja amalnya. Itu bezanya. Baik. Lalu dikatakan lagi, maka tiada memandang ia baginya wujud dan tiada amal. Dan dikalau memandang ia akan amal, dipandang daripada yang berbuat dia, dan yang menjadikan dia. Kalau dia tengok pada amal, dia pun tengok. Dia tengok bahawa Allah yang memberi dia amal. Kalau dia beramal, Allah yang memberi dia amal. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu amal. Maka bila dia beramal, dia tengok dia boleh semayang. Alhamdulillah, boleh semayang duha 4 rakaat. Boleh semayang duha 6 rakaat. Alhamdulillah, hari ini baca Quran 1 juzuk, 2 juzuk contohnya. Maka dia melihat itulah yang memberinya adalah Allah. Allah lah yang menjadikan dia boleh beramal. Maka fanaklah ia daripada wujudnya. Maka tidak adalah, fanak hilanglah, binasalah daripada wujudnya amal. Sehingga dia tak rasa beramal. Kerana apa? Wujud dirinya dan juga amalnya. Dirinya tidak ada, tak merasa dirinya layak. Tak merasa dirinya sudah beramal. Dan merasakan dia tidak ada amal. Sedangkan dia sudah beramal. Ini maknanya. Dan dijadikannya pada barang yang dipandangnya daripada mentauhidkan afalnya. Maka apa yang dia beramal, dia melihat ini bukan amalan, ini bukan amalan dia, ini amalan Allah. Apa maknanya? Bukan kuasa dia yang boleh dia beramal, tapi itu kuasa Allah. Sehingga dia merasakan bahawa dia tidak ada amal kecuali apa yang Allah beri pada dia. Tidak boleh dia mengangkat takbir kecuali Allah yang memberi kekuatan dia mengangkat takbir. Bila dia tahu semuanya daripada Allah, angkat takbir pun Allah, nak ucap Allahu Akbar pun Allah yang izinkan. Semuanya tu, jadi dia nak rasa apa? Dia tiada ada rasa bangga. Hanya dia rasa syukur saja Allah memberi kepada dia. Inilah dia duduk tenggelam dalam tauhid. Kerana apa? Dia duduk dalam apaan Allah. Aku boleh angkat takbir ini dengan kudrat dan iradat Allah. Dengan kuasa Allah, bukan kuasa aku. Maka demikianlah orang yang diberi oleh Allah. Maka mentauhidkan pada af'al Allah, pada perbuatan Allah, bukan pada perbuatan dirinya. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala jua yang menjadikan hamba
dan amalnya. Kerana firman Allah yang maha tinggi, Allah juga yang menjadikan kamu, wallahu khalaqakum, dan barang yang perbuatan kamu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Ayat ini ayat yang menenggelamkan seorang kepada Allah Ta'ala dengan sifat ketauhidan, melihat semua afal itu afal Allah. Bila tahu itu afal Allah, malulah kita nak mengaku diri kita ada amal. Kerana itu afal Allah. Allah yang memberi amal kepada kita. Maka dalam keadaan macam itu, dan apabila ada amal itu juga yang terbuat baginya pada hakikatnya. Kalau ada amal, hakikatnya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah dikatakan bahawa Allah Ta'ala lah yang menggeraknya. Kita ni umpama patung. Tak ada apa pun, tak bergerak, tak ada apa. Tetapi siapa yang menggerakkannya? Itu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menggerakkan kita. Apabila tenggelam di dalam ketauhidan, semua melihat afal Allah Ta'ala. Bila melihat semua afal Allah, maka tidak ada lagi dirinya yang melakukan amal. Maka bila melihat dirinya tidak ada amal, malulah dia nak memikirkan ganjaran. Macam mana nak mikir ganjaran? Sebenarnya hakikatnya tak ada amal pun. Maka bila sudah tidak memikirkan tentang ganjaran, lalu memikirkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata, inilah dia sebenar-benar orang yang ikhlas di dalam amal. Ikhlas di dalam amal, tidak memikirkan ganjaran. Sebab tu tak cerita dah kan, ada orang yang beribadat, Allah Ta'ala hantar malaikat, malaikat kata, mu ni ahli neraka. Dia pun tetap amal ibadat. Lalu Allah Ta'ala datang lagi malaikat khabar, mu ni ahli syurga. Dia kata, aku tak kira lah mu kata syurga neraka. Aku hamba Allah. Aku beribadat pada Allah Ta'ala saja semata-mata. Tak fikir syurga, tak fikir neraka. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu pada malaikatku. Malaikatnya, wahai malaikatku, wahai malaikat, inilah dia hamba aku yang ikhlas dalam melakukan amal. Mudah kaburlah syurga, mukaburlah neraka. Dia tetap beribadat pada Allah. Kenapa? Kerana dia tak fikir syurga, tak fikir neraka. Dia hanya fikir kesempurnaan dalam ibadah. Begitulah kita, jauh lagi kita dalam ibadat. Jangan lagi kita nak mengaku kita ini soleh, kerana jelas kita punya niat kita banyak lagi kena baiki. Maka matan ini mengajar adab kita dengan Allah. Orang yang memikir balasan belum lagi sempurna ikhlasnya. Masih lagi belum lagi sempurna adab dengan Allah. Oleh itu perbaiki diri kita. Betulkan niat dalam beribadat, teruskan berzikir untuk penyucian hati, dan seterusnya jagalah anggota kita, lidah kita utamanya, dan juga segala anggota kita dengan mengelokkan sembahyang. Sebagaimana kita nyatakan malam-malam baru ini, elokkan sembahyang, insya-Allah Allah Ta'ala akan menolong kita. Tetapi ingat, jangan lepas kita daripada kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya meninggalkan maksiat, wala quwwah, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa kecuali billahil aliyyil azim, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah memberi kepahaman kepada kita semua. Moga-moga Allah Taala memberi kekuatan untuk kita beramal. Moga-moga Allah Taala jadikan kita semua orang yang saleh di sisi Allah Ta'ala, dan kita minta ampun dengan Allah di atas kejahilan kita, kebodohan kita, kealfaan kita, dan salah adab kita dengan Allah Ta'ala selama ini. Dan kita berterima kasih kepada pengarang kitab kita ini kerana menyertakan kita bagaimana beradab dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maka moga-moga Allah Ta'ala sucikan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman, wa nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka yaqinan sadiqa, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka afiyatan min kulli baliyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.